lepas kita telah pun belajar topik 10 iaitu simbol dan logo. Okey, jadi pada minggu kedua ini juga kita akan belajar topik yang sama tapi lebih mendalam dan lebih menjana kreativiti awak semua. Menarik kan? Jadi, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran PDPR kita pada hari ini, cikgu ada satu persoalan yang ingin cikgu ajukan kepada murid-murid cikgu, iaitu apakah fenomena ataupun gelombang ataupun perkara yang tengah hangat sekarang ni yang berlaku dekat Malaysia maupun negara kita? Siapa boleh jawab? Wakil seorang. Jawab dengan cikgu. Apa fenomena ataupun gelombang yang sedang berlaku dekat negara kita ataupun dekat dunia? Tolong bagi jawapan seorang. COVID. Corona. Ya, betul. Paling tepat sekali, memang banyaklah isu, bermacam-macam isu yang terjadi dekat negara kita. Itu cikgu tak nak sentuh. Tapi ada satu yang cikgu nak fokuskan, iaitu mengenai COVID-19. Ya, sekarang ini cikgu akan memaparkan video yang cikgu hasilkan sendiri berkenaan dengan COVID-19. Jadi, bila kamu lihat nanti video tersebut, kamu perlu berfikir, apa kena-mengena dengan tajuk kita pada hari ini? COVID-19 dengan simbol dan logo ni. Jadi kamu perlu fahamkan, fokus dengan video yang cikgu hasilkan tersebut. Okey, jadi semua boleh tengok sekarang. Berdasarkan video yang cikgu hasilkan tersebut mengenai COVID-19, cikgu minta wakil seorang untuk berikan keterangan ataupun kefahaman kamu mengenai video tersebut. Tapi kalau tak ada siapa yang nak, ada satu cara yang cikgu akan pilih, iaitu kita menggunakan wheels of name. Roda nama lah kalau bahasa Melayunya. Jom kita pick nama siapa yang kena melalui wheels of names. Hati-hati, siapa yang kena tu kena jawab soalan cikgu sekejap lagi. Saya cuba. Okay, video tu sebenarnya dia nak bagi tahu kita kena jaga kita kebersihan kita. Lepas tu kita kena jaga jarak, kena stay at home. Sebab dekat luar tu banyak virus seperti COVID-19. Lepas tu dekat video tu sampaikan sekarang ni kalau kita nak berhubung dengan kita punya family yang jauh ataupun adik-beradik yang jauh tu, kita boleh gunakan media sosial. Lepas tu cara terbaik untuk hindarkan daripada COVID ni adalah duduk di rumah. Okey, baiklah, terima kasih kepada murid yang dikasihi. Okey, jadi keterangan yang lebih lanjut, cikgu ingin jelaskan bahawa di sini terdapat langkah-langkah untuk penjagaan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Jadi berdasarkan video tersebut, ada beberapa langkah untuk kita menjaga keselamatan diri kita. Yang pertama adalah apa? Pelitup muka. Okey, memakai pelitup muka. Pelitup separuh muka lah. Pelitup separuh
muka. Okey, yang kedua adalah apa tadi? Stay at home. Stay at home. Di mana? Duduk di rumah. Duduk di rumah. Cuci Yang tangan. ketiga adalah kerap mencuci tangan. Apa lagi yang cikgu tertinggal adalah Jaga jarak. penjarakan sosial. Penjarakan sosial. Okey, lebih kuranglah kita ada 4 mengenai langkah-langkah untuk penjagaan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Okey, jadi siapa boleh jawab dengan cikgu? Antara awareness ini ataupun peringatan ini sesuai untuk simbol ataupun logo? Saya rasa simbol cikgu. Okey, bagi sesiapa yang macam rusing lah nak cipta simbol ni, susahnya nak buat 4 jenis simbol berkaitan dengan langkah penjagaan diri daripada terkena COVID-19 ni. Cikgu ada bawa contoh-contoh lah yang mudah, di mana kalau kamu ada face mask di rumah, kamu boleh rujuk gambar tersebut. Tak apa kalau tak tiru gambar ni bulat-bulat pun ada garisan, tak apa. Sebab simbol kita tahu kan, simbol tu satu visual yang dimudahkan. Gambar tu dimudahkan, tak perlu ikut sebiji-sebiji macam ni. Nampak bentuk face mask macam ni pun dah okey. Kalau lagi advance, kamu kreatif dalam menghasilkan simbol, kamu boleh lakukan lukiskan simbol orang memakai face mask. Ikut kreativiti kamu. Kalau mencuci tangan tu susah bagi kamu untuk menghasilkannya, kamu boleh lukis gambar hand sanitizer. Hand sanitizer maksudnya kita pun kerap mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Itu adalah lagi satu mengenai penjarakan sosial. Kalau kamu tak boleh nak buat, kamu buat macam ni. Lukis gambar orang yang secara mudah. Penjarakan 1 meter. Seperti itulah contoh yang cikgu boleh bagi supaya kamu dapat berimajinasi dengan lebih baik. Cikgu pun ada dah siap dah contoh-contoh simbol yang cikgu hasilkan berkenaan 4 perkara ni. Tapi cikgu nak tengok hasil kamu dulu. Kemudian baru cikgu boleh tunjukkan hasil cikgu. Baiklah, bagi siapa yang rasa ya Allah susahnya nak lukis visual berkaitan dengan isu-isu COVID-19 ni. Okey, tak apa. Jangan risau. Okey, cikgu akan bantu kamu, guide kamu untuk kamu jana idea. Seperti yang cikgu cakap, kalau simbol ini dia adalah figura ataupun visual ataupun gambar yang dimudahkan. Gambar yang dimudahkan. Maksudnya kamu tak perlu susah-susah lukis gambar tu sampai jadi real. Jadi nampak rupa dia tu, kita tahu itu face mask. Contoh. Okey. Face mask. Kalau macam ini pun kita dah kata face mask. Tapi kalau kamu bijak dalam menghasilkan figura manusia berupa kartun pun tak apa. Buat bulat. Kartun tu pakai face mask. Ini pun dah kira ya, kamu menghasilkan simbol secara kreatif. Kamu dah mudahkan bentuk yang real tu, jadikan reka bentuk yang mudah, ilustrasi yang mudah. Okey, kemudian penjarakan sosial. Mungkin kamu boleh buat bulat. Ini orang. Dipermudahkan bentuknya. Penjarakan 1 meter. Tulis kat sini 1 meter. Kan mudah. Jangan kita susahkan kepala kita. Kreativiti ni tidak terbatas. Bebas. Kamu boleh hasilkan mengikut kreativiti yang kamu rasa kamu mampu nak buat. Okey? Jadi jangan stres-stres. Perkara ini sangat mudah saja. Kalau mencuci tangan, tak boleh nak lukis. Buat hand sanitizer je. Macam ni. Okey. Pada saat cikgu akan terima di tahap kamu,
dapat menghasilkan atau memudahkan gambar-gambar menjadi simbol yang diilustrasikan ni cukup baguslah pada cikgu. Maksudnya kamu mampu menghasilkan idea-idea ataupun karya mengikut kreativiti kamu. Cikgu dapat tengok hasil kamu jadilah. Cikgu tak minta berlebih-lebih, jadi kamu dapat keluarkan idea kamu pun alhamdulillah. Jadi semua diminta untuk memaparkan hasil-hasil karya anda semua berkenaan dengan simbol berkaitan langkah-langkah penjagaan COVID-19 ini di paparan Google Meet sekarang. Buka kamera, tunjukkan hasil awak semua. Tapi jangan nak suka sangat. Ada seorang wakil yang boleh volunteer untuk terangkan hasil karya kamu dengan cikgu berkenaan dengan simbol yang kamu hasilkan dengan penggunaan bahasa seni visual kamu. Apa yang kamu faham kamu hasilkan simbol ini berkaitan dengan penerangan mengenai simbol. Jadi ada siapa-siapa wakil ataupun nak kena guna wheels of name lagi? Cikgu rasa tak perlu kot. Cikgu yakin ada antara kamu yang ingin mengetengahkan hasil karya dan menjelaskannya dengan baik. Silakan. Okey, sekejap cikgu. Saya nak, kalau yang virus tu, saya nak guna warna merah. Kalau pelitup muka tu, saya nak guna warna mask biasalah, biru putih tu. Merah saya nak tunjuklah bahawa virus tu bahaya, warning. Maksudnya warning dekat orang. Warna merah tu kan biasa orang kata cikgu apa, warna amaran kan, selain dengan warna kuning. Jadi saya nak gunakan warna merah. Saya nak cakap virus tu bahaya. Lepas tu saya gunakan warna biru dekat pelitup muka tu. Saya nak lambangkan warna biru tu sebenarnya selamat. So orang audiens akan tengok kalau kita pakai pelitup muka, maknanya kita akan selamat daripada virus tu. Sebab tu saya buat virus tu menangis kalau kita. Macam tu lah cikgu, maksud saya. Saya nak present juga macam Ros. Kejap cikgu. Saya buat dua je. Saya buat dua simbol cikgu. Satu yang ni gambar beg roda. Ada tulis stay at home. Tak boleh melancong cikgu. Satu lagi ni simbol pakai mask. Ke mana-mana kena pakai mask. Wear a mask. Congrats Atika. Okey, terima kasih di atas keterangan ataupun penterjemahan mengenai hasil karya simbol yang anda hasilkan. Cikgu cukup berbangga kerana kamu berjaya. Bukan seorang saja, malah semua berjaya menghasilkan karya simbol masing-masing mengikut kreativiti dan berjaya menterjemahkan apresiasi mengenai hasil simbol tersebut serta penggunaan bahasa seni visual. Okey, jadi cikgu pula akan tunjukkan hasil cikgu. Tapi yang menariknya, cikgu tidak menggunakan lakaran biasa. Cikgu menggunakan perisian Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Okey, jadi hasil cikgu ni lebih kepada Adobe Illustrator lah. Okey, kamu boleh lihat di skrin contoh-contoh cikgu hasilkan. Ya, di situ terdapat penggunaan warna. Kebanyakannya adalah warna primer ke, sekunder ke, Merah, ke? biru, kuning. Kuning, biru. Ya, Okey. penggunaan warna primer. Itu merah, biru, kuning. Itu cikgu menggunakan. Kebiasaannya kalau mengikut undang-undang kita menghasilkan logo ni, warna tidak boleh melebihi 3. Ini sebagai pengetahuan am lah buat kamu dalam menghasilkan logo. Hanya 3 warna sahaja yang boleh digunakan dalam logo ataupun simbol. Ingat dia. Cikgu ada terima slide ataupun peta IT daripada ahli kumpulan kamu semua, di mana cikgu akan paparkan di sini. Okey, terdapat 3 tempat kan? Ingat lagi kumpulan tak silap cikgu, kumpulan Isha. Ingat. Melakukan eksplorasi di cyber cafe ataupun pusat komunikasi Delco, dan
Atika kumpulannya pergi ke pusat rekreasi ataupun pusat bersenam ke gym ke, dan kumpulan Rose adalah pergi ke eksplorasi berkenaan simbol dan logo di shopping mall. Kan? Okey. Oh, Tadi betul, saya betul. lihat kalian punya peta I-Think yang menggunakan bubble map. Okey, jadi boleh lihat di sini. Boleh. Okey, jadi tahniahlah kepada kumpulan masing-masing yang berjaya menunjukkan simbol dan logo yang kamu dapat bersempena dengan eksplorasi kamu di 3 tempat yang cikgu dah tetapkan. Okey. Jadi untuk kumpulan gamers ni adalah kumpulan Isha. Okey, kumpulan Isha ni tak datang ni yang masalahnya ni. Jadi di sini cikgu akan tolong jelaskanlah bahawa Isha dia menjumpai simbol dan logo, tapi kebanyakannya menggunakan ada antaranya simbol buatan manusia dan simbol alam semula jadi. Tahniahlah kerana dia dapat kesemua jenis simbol. Okey, jadi seterusnya adalah kumpulan Rose di pusat membeli belah. Okey, cikgu dapati bahawa di sini Ya, cikgu. kumpulan Rose ni ada pergi ke IKEA dan pergi ke shopping mall. Okey. Tania, kerana kamu berjaya eksplorasi berkenaan dengan simbol dengan berkenaan dengan simbol dan logo. Okey, seterusnya adalah hasil. Terima kasih, cikgu. Jadi seterusnya adalah hasil daripada kumpulan Atika. Atika telah pergi ke taman rekreasi. Okey. Di mana taman rekreasi ni lebih banyak simbol ke ataupun logo, Atika? Lebih banyak simbol, cikgu. Betul. Jadi cikgu faham jika kamu tidak jumpa logo-logo utama di taman rekreasi kerana kebanyakannya yang terdapat di taman rekreasi adalah simbol berkenaan laluan basikal seperti yang tertera sekarang ni. Okey, dan lain-lain lagi. Okey, jadi cikgu ucapkan tahniah kepada kamu semua kerana berjaya melakukan eksplorasi bersama kumpulan masing-masing di tempat-tempat yang cikgu tetapkan. Tahniah semua. Cikgu pun ada hasil contoh rekaan logo yang cikgu eksplorasi ketika cikgu keluar pergi minum. Wow, cantiknya, cikgu. Terima kasih. Okey, jadi cikgu ada mendapat ilham daripada cikgu pergi tea live minum bubble tea kan. Tapi cikgu hasilkan jenama cikgu contohnya lah seperti ini, boba. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini sebagai pengetahuan am, dalam menghasilkan logo, kita hanya diberikan 3 warna sahaja. Tidak boleh melebihi 3 warna. Faham ya? Faham, cikgu. Oh, baru faham, cikgu. Kalau dalam menghasilkan logo, mengikut teknik yang betul adalah 3 warna sahaja. Tidak kisahlah warna apa, tapi sebaiknya menggunakan prinsip dan elemen iaitu harmoni dan sebagainya. Okey, yang ini cikgu inovasikan daripada cikgu nampak simbol ATM. Okey, jadi cikgu hasilkan satulah idea. Cikgu pun perlu menjana idea kreatif. Takkan kamu saja kan, cikgu pun perlu praktis. Okey, jadi inilah hasilnya. Sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada minggu kedua ini, cikgu ingin menguji kefahaman kamu semua berkenaan dengan simbol dan logo. Okey, soalan pertama, apakah definisi bagi logo? A. Peringatan arahan sesebuah syarikat. B. Jenama tanda sesebuah organisasi. C. Identiti ataupun perlambangan sesebuah syarikat. Okey, ada siapa nak jawab untuk soalan nombor 1? Saya. Saya. Rosna. A, B atau C? C. Identiti perlembagaan sebuah organisasi. Baik, kamu betul-betul memahami apa itu erti logo. Tahniah, Ros. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Terima kasih, cikgu. Manakah antara berikut logo jenis objek buatan manusia? Saya nak jawab. Boleh baca dah, hebatnya Atika. Silakan Atika, mana objek buatan manusia? Boba, cikgu. Okey, Tanya. Yang selebihnya ni apa dia? A, C dengan D ni apa dia?
Dalam jenis apa? Alam sebelum jadi. Betul. Okey, jadi kita pergi ke soalan nombor 3. Mengapa penghasilan reka bentuk simbol dimudahkan? Okey, ini adalah soalan kebat. Soalan kebat ni cikgu nak uji. Antara kamu siapa yang boleh jawab? Saya nak try. Saya nak try. Sekejap cikgu saya baca. Silakan. Mengapa? B cikgu jawapan dia. B. Yakin? Okey. Yakin. Betul. Terbaik. Jawapan dia, kenapa penghasilan reka Wah, bentuk terima simbol kasih cikgu. masyarakat dapat memahami dengan mudah peringatan dan ataupun arahan tanpa perkataan pun ataupun komunikasi. Okey. Dan soalan terakhir adalah apakah ciri-ciri bagi simbol? Okey, Atika silakan. Kejap cikgu. Alamak, lari pula. Okey. Soalan nombor 4. Kot. Apakah ciri-ciri simbol? Baca betul-betul. Rasanya. Betul. C. Alhamdulillah. Okey. Sikit lagi nak terkeliru. Saya confused cikgu. Faham. Sikit lagi awak nak terkeliru dengan logo dengan simbol ya. Nasib baik betul. Kena baca betul-betul ni. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu. Tanya cikgu ucapkan. Okey, terima kasih semua.